Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam, alaihi wasallam. keluarga baginda serta para sahabat. Syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Allah memilih hati-hati kita suka duduk di dalam majlis ilmu, masya-Allah. Alhamdulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yasin Idris Al-Karami kerana sudi bersama-sama kita pada kuliah duha pada hari ini dengan tajuk soal hati. Juga bersama-sama kita para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gema Nur Iman, tim pengurusan Gema Nur Iman yang dikasihi pengerusi Puan Nur Rosniyati Mansur, AJK-nya dan para sahabat jannah pecinta ilmu Al-Quran yang telah bersedia di Google Meet bagi mengimarahkan lagi kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bertambah ilmu pengetahuan kita, kefahaman kita dengan duduk di dalam majlis ilmu. Jadi untuk memberkati majlis pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, para jemaah diingatkan supaya offkan mikrofon dan boleh membuka kamera. Sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat. Dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan ini pada penghujung kuliah atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah tanpa membuang masa lagi. Silakan, tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita sekali lagi kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ilahi. Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang bersifat Maha mengetahui dan adalah pengetahuannya pula amat sangat meliputi akan segala yang zahir, yang jelas, yang nyata, termasuk pula lah yang tersembunyi. Kerana Dialah kita semua berada di sini, betul kan? Di sini ni maksudnya bukan depan kamera ni. Maksudnya kita dilahirkan di atas muka bumi melalui perantaraan ayah dan ibu kita. Melalui perantaraan ayah dan ibu kita. Maka sebab itu tak dapat tidak, marilah sama-sama kita niatkan. Selain daripada kalau ada kebaikan sepanjang keberadaan kita dalam majlis ini, selain daripada keberadaan kita dalam majlis ini, kita niatkan juga semoga kebaikan itu juga akan dikecapi sama, akan diperoleh sama oleh pasangan kita, suami atau isteri, anak-anak serta zuriat keturunan kita. Kemudian adik-beradik, kaum kerabat, sahabat anda, jiran-jiran, bahkan siapa saja. Khusus lagi untuk tuan-tuan guru kita dan utama lagi untuk kedua ibu dan ayah yang tercinta. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, mereka akan perolehi sama kebaikan-kebaikan tersebut, insyaAllah. Sebab tu jangan lupa, kebaikan kita buat itu, mak ayah kita akan dapat juga dengan kebaikan itu juga. Baik, marilah sama-sama. Hari ni kita akan sambung lagi pengajian kita, soal hati. Kata apa? Amnira. Soal hati. Apa nak dipersoalkan, Amnira? Soal hati. Apa saja yang berkaitan dengan hati? Apa yang perlu kita nak pelajari, kita nak hayati, kita nak perhati, guna hati. Boleh Puan Tolong jangan semua tutup mic. Ada seorang dua buka. Terutamanya admin. Boleh Ustaz. Betul Ustaz. Nanti, pasal saya tak, saya takat seorang, saya takut line saya beku.
Baik, tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah sekalian. Okey, saya akan buat sharing dulu Sharing, tengok boleh nampak tak sharing ni? Alah, tiba-tiba pula hilang. Okey. Okey, sharing ni. Boleh nampak tak? Nampak Ustaz. Kita masih nak bicarakan rukun qalbi. Dalam sembahyang itu kita kata ada berapa? Ada 13 rukun kan? Cuma pecahan dia ada 3 je. Rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Dan saya akan lebih banyak bicarakan tentang rukun qalbi. Kenapa? Siapa tahu kenapa saya akan lebih banyak bicarakan tentang rukun qalbi? Soal hati. Sebab dia berkaitan Yes. dengan hati. Yes. Tajuk kita soal hati. Kata nak ikut tajuk. Okey, kita ikut tajuk ni Kak Jadi, kita akan bicara soal hati. Baik, rukun sembahyang terbagi pada 3. 3 yang tajuk ni. Rukun sembahyang dia terbagi kepada 3. Apa dia? Yang pertamanya rukun qalbi, yang keduanya rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Jadi rukun fi'li dan rukun qauli kita tinggalkan. Bukan tak penting, penting kena tahu. Tapi lebih khusus, kita nak khususkan tentang rukun qalbi. Iaitu satu rukun dalam solat yang membabitkan hati. Wan mana? Yang ni kita nak baca ni. Nampak tak tuan? Terlalu besar pula. Okey, sekejap. Nampak ke? Nampak. Okey, nampak puan Okey, baik. Siapa yang kata nampak tadi? Kak? Saya. Siapa saya, Kak? Bonda Nur. Bonda Nur. Okey, Bonda Nur, sila baca sikit. Yang mana yang tulis daripada ketika tu ke? Ya, yang ketika, yes. Ketika. Ketika kita menyebut rukun yang berkaitan dengan hati ini, maka perlulah juga disebut di sini bahawa hati hendaklah benar-benar ikhlas dalam mengerjakan ibadat sembahyang supaya selaras dengan apa yang diikrarkan oleh hati itu sendiri ketika memasang niat, iaitu lillahi ta'ala. Okey, sampai situ dulu Bonda. Okey, Bonda boleh faham tak maksud yang dibaca tadi? Maksudnya apa yang kita nak lakukan tu kenalah ikhlas lah. Dalam mengerjakan ibadat itu, apa yang kita diikrar dalam hati, bila kita angkat takbir kita tu ikhlaskan. Semasa kita masa nak niat lillahi ta'ala, maknanya lillahi ta'ala tu kerana Allah Ta'ala lah. Dan apa hukum kita ikhlas? Ikhlas tu hukumnya ialah wajib. Wajib. Tak ikhlas berdosa kita. Ya, wajib. Bila orang tu niat lain daripada Allah, tak ikhlas lah tu. Kalau dia buat, dia contohnya, dia hadir dalam kelas ni kerana apa? Malu nanti kalau dia tak masuk. Nanti apa orang kata. Itu, dia itu boleh letak secondary. Itu kedua, ketiga. Itu alasan kedua, sebab ketiga. Dia bersandar pada manusia. Dia pada manusia, bukan pada Allah. Allah. Priority. Betul priority letak keutamaannya mesti Allah nombor 1. Lepas tu yang lain-lain kalau yang lain-lain dia datang kemudian tu tak apa. Saya secondary. Bila kita dapat ikuti, mudah-mudahan apa puan? Bila kita dapat ikuti, mudah-mudahan kita dapat kenal, dapatlah ramai kawan, dapat erat silaturahim. Itu kemudian. Tapi yang utama mesti letak kerana Allah. Itu yang apa Bonda baca tadi kan? Okey, siapa nak sambung? Saya dan sebut nama. Silakan. Pasal saya tak tengok ni siapa. Okey, sambung daripada sembahyang. Ya, sembahyang itu. Okey, siapa nak baca? Saya nak baca. Okey, silakan. Siapa tu saya tu? Nama Azizah binti Hamzah. Okey, silakan Kak. Ya, sembahyang itu ditunaikan hanya semata-mata kerana Allah jua. Bukan kerana inginkan syurga atau kerana takutkan neraka. Okay, boleh faham tak sampai itu? Boleh faham tak sampai itu? Boleh. Okey, sampai itu. Okey, boleh terangkan sikit. Sembahyang itu ditunaikan kerana Allah saja. Bukan kerana nak syurga atau neraka.
Okey. Itu jatuh secondary and apa? Lepas secondary apa? Secondary, lepas secondary. Primary. Apa dia? Secondary atas pada ni lagi. Atas pada primary. Okey. Dia letak secondary. Lepas tu dia Lepas tu utama. lepas tu university. Apa dia? Bukannya Lepas tu Siti. university lah. University. Okey, tak apalah. Tak apa, okey. Okey, maksud dia apa? Kita buat mesti kerana Allah. Kalau kita buat kerana nak syurga, kerana takut neraka, ikhlas tak? Dia kena ikhlas kerana Allah belaka. Kalau kita nak syurga atau neraka tu, kita ada niat. Okay, Kak Syurga atau Ziza. neraka bukan hak kita. Kak Ziza orang mana? Saya orang Kelantan. Patah lah dia ada hak-hak dia. Baik. Okey. Okey. Okey, begini. Maksud dia gini. Kita buat kerana Allah. Itu menjadi keutamaan. Kalau orang tu buat kerana nak syurga, ikhlas tak? Itu soalan saya. Dia tak ikhlas. Kalau dia Ikhlas kerana juga, Ustaz. dia buat kerana takut neraka, ikhlas tak? Ikhlas. Ikhlas, Dia dia mesti takut ikhlas. tu ikhlas dah lah. Dia takut tu dia Okey. ikhlas. Oh, takut kena ikhlas. Habis kalau nak syurga, Tak ikhlas. Dia takut. Dia Ikhlas takut sebab juga. kita wajib takut kepada Allah. okey Kak Ziza. Ikhlas Ya. juga. Kerana kedua-dua tu syurga dan juga neraka, dua-dua adalah tawaran daripada Allah. Siapa buat kerana nak syurga masih lagi ikhlas. Orang yang tinggalkan sesuatu kejahatan ataupun larangan kerana takut neraka itu masih ikhlas. Cumanya, bezanya, kalau orang tu buat kerana nakkan syurga, itu namanya ikhlas ahlut tujar. Tahu ahlut Ikhlas tujar? ada benda. Ikhlas ada Tahu tak? benda. Kalau saya cakap ahlut tujar, boleh faham tak? Tak faham. Orang ahli niaga. Ah, Dia berniaga, ada untung, dia buat. Tak ada Untung. untung, malas aku. Ah, Tu tak. Business Tapi masih ikhlas. Dia ikhlas dia masih ikhlas. Peringkat-peringkat kita orang awam ni, itulah ikhlas kita. Tak apa, walaupun mudah-mudahan aku buat ni dapat ganjaran, dapat syurga. Tak apa, itu masih ikhlas. Pasal syurga tu adalah satu tawaran daripada Allah. Sebab itu ada doa yang kita baca. Allahumma inna nas'aluka redaka wal jannata. Ada tak? Kan dia ajar kita doa tu. Ya Allah, ya aku mohon kepada engkau, redha engkau dan wal jannata dan syurga engkau. Jadi masih ikhlas. Okey? Satu. InsyaAllah. Dan ada lagi sambung doa tu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nari, dan aku minta jauh dari minta neraka. berlindung daripada Dari neraka. belum lagi. Jauh daripada Belum lagi. murkamu. Mukamu. Murkamu dan murkamu. nerakamu. Dan nerakamu. Nampak tak? Arti doa tu diajarkan oleh Nampak, Nabi. nampak. Artinya itu masih ikhlas lagi, masih ikhlas. Cuma perempuan, kenapa dia kata bukan semata-mata nak syurga, bukan semata-mata takut neraka. Kenapa? Bila orang tu ikhlas kerana Allah semata-mata, itulah ikhlas yang tertinggi. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada, tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam grup ni. Okey, saya tanya, syurga siapa buat? syurga Allah buat. Okey, neraka? Neraka Allah buat juga. Jadi, Allah buat. okey, dua-dua Allah buat. Jadi syurga dan neraka tu namanya apa? Namanya makhlukun. Makhluk. Namanya Makhluk. makhluk. Makhluk tu Makhluk. maksudnya apa? Dijadikan Tuhan. Jadi kalau kita siapa jadikan? Allah. Allah Allah juga makhluk. Jadi Kita kita- pun makhluk. Okey, jadi kita makhluk, syurga makhluk, neraka pun makhluk. Kalau kita nak sangat syurga, artinya kita nak kepada makhluk. Makhluk. Kalau kita takutkan neraka, kita takutkan makhluk. Tapi kalau kita buat semata-mata kerana Allah, dia adalah bersifat khaliq. Khaliq apa? Khalik tu. Khaliq apa? Khaliq Raja. Ya? Yang hati. yang menjadikan. Dia yang menciptakan. Kan beza, ranking dia tak sama. Kita makhluk, syurga makhluk, neraka pun makhluk. Walhalnya Allah bersifat khaliq, dia pencipta. Sebab tu kalau kita buat ikhlas kerana Allah, itu yang jadi seperti mana Nabi dan para sahabat. Bila dia melakukan satu ibadah bukan kerana nak syurga lagi dah.
Bukan kerana takutkan neraka lagi dah. Boleh lagi nak syurga, nak takut neraka boleh. Tapi kita masih lagi peringkat awam. Tapi kalau kita sekarang ni, kita masih buat nak syurga kan? Kita buat sembahyang sunat, kenapa? Apa kita fikir ganjaran apa, dapat apa fadilat kan? Itu kerana nak syurga tu. Tapi kalau kita takut kalau buat ini nanti Allah seksa dalam neraka sekian. Itu kerana takutkan neraka lah tu. Tapi kebanyakan yang Nabi ajar, Nabi sendiri amalkan dan para sahabat yang diajar oleh Nabi, mereka buat semata-mata kerana Allah. Itu yang satu ketika, ingat tak? Peristiwa ketika Nabi sedang solat, Aisyah tengok Nabi bengkak kaki. Lalu Aisyah pun bertanya, siapa nama dia? Isteri dia? Aisyah. Siapa nama isteri Nabi? Okey, Aisyah. sebut. Bukan Aisyah. 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 Semua sekali sebut. Aisyah. 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 Bukan Aisyah. Sebut Aisyah. Aisyah. Kalau dia seorang perempuan disebut Aisyah. Kalau dia seorang lelaki sebut Aish. Aishun. Aish. Ya. Apa maksud dia? Apa beza dengan perkataan Aisyah? Kalau kita belajar Arab, Aisyah artinya kehidupan ataupun penghidupan. Dia bersifat masdar. Tapi kalau kita sebut Aisyah, perempuan yang hidup. Kalau lelaki Aish, lelaki yang hidup. Kalau perempuan ada nama Aisyah, sebut Aisyah. Nama mak saya Aisyah. Aisyah. Saya akan panggil dia, saya tak akan panggil dia Aisyah kehidupan. Saya akan panggil dia Aisyah perempuan yang hidup. Hidup dia punya kecantikan, hidup dia punya adab akhlak dia, hidup dia punya kepandaian dia, hidup segala peketi dia. Kita nak, kalau ada nama kita, nama anak, nama cucu, nama, sebut Aisyah. Baik, satu. Jadi perempuan, dalam ketika Rasulullah Aisyah ni dia tengok Rasulullah sedang solat, tengok bengkak-bengkak kaki Nabi. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, engkau adalah penghulu syurga. Segala dosa engkau yang telah lalu Allah dah ampunkan. Yang akan datang pun Allah dah ampunkan. Dan engkau adalah seorang manusia yang bersifat maksum ya Rasulullah. Kenapa mesti engkau semayang sampai bengkak-bengkak kaki ni ya Rasulullah? Sampai pecah-pecah tumit. Apa jawab Nabi? Afala an akuna abadan syakura. Apakah tak patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya buat bukan kerana nak syurga lagi dah. Bukan kerana takut neraka lah. Dia buat kerana apa? Kerana Allah semata-mata. Kecintaan, kerinduan dia kepada Allah. Yang ini sekarang ni puan-puan, bila kita buat kerana nak syurga, takut neraka, masih ikhlas. Sekarang macam mana kita nak upgradekan hati-hati kita supaya kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Boleh? Boleh Kak Ziza? Itulah yang Kak Ziza baca tadi. Okey, siapa nak sambung? Minta siapa nak sambung? Yang belum baca nak baca. Okey, mula pada kalau. Ada tak kalau tu? Okey, siapa nak baca kalau? Alamak, ni pula. Okey, kalau. Siapa nak baca silakan. Yang boleh nampak lah. Okey. Boleh Kak? Ada siapa nak baca ke? Takkan tak ada yang nak baca. Bagi yang cakap tu, yang takkan tu. Okey, silakan. Saya lagi. Aziza, tak apa. Dia orang tak nak, akak baca. Okey, kalau? Ini apa dia ada ni? Ini dia edit apa ni? Kalau. Mula dengan mana kalau? Kalau Allah tidak mewajibkan atasnya. Kalau Allah tidak mewajibkan atasnya bersembayang sekalipun, nescaya dikerjakannya juga demi kerana Allah itu penciptanya dan pengunia nikmat kepadanya. Ayat tu ayatnya. Tak adalah ayat ni. Kalau Allah tidak mewajibkan atasnya bersembayang sekalipun, nescaya dikerjakannya juga demi kerana Allah itu penciptanya dan pengunia nikmat kepadanya. Boleh faham tak? Dah boleh dah. Dia kena baca 2 kali boleh Ya. Sebab ni Pak Guru ni
Kan itu adalah Ni Kak, pernyataan. nanti dulu. Yang tu nanti dulu. Yang tu nanti dulu. Yang tadi akak baca dulu. Yang akak baca tadi. Kalau Allah tak wajibkan. Semayang ni Allah wajibkan tak? Semayang ni Allah wajib. Wajib. Katalah Allah tak wajibkan. Kalau Allah tak wajibkan sekalipun, dia tetap juga akan solat. Dia tetap juga akan kerjakan solat tu. Kerana apa? Pasal Allah jadikan kita. Allah mengurniakan nikmat pada kita. Dia beginilah puan. Contoh dia. Kita sayang mak kita tak? Ayah kita. Saya. Ada orang sayang kerana mak ayah dia rajin daripada kecil lagi. Memang dia ajar. Kalau kau puasa, mak bagi hadiah. Kalau kau rajin semayang, mak bagi hadiah. Pasal dia kecil lagi. Dia kecil lagi. Dan kita makin besar. Dan kita punya kecintaan pada mak dan ayah kita. Cinta kita sayang mak dan ayah. Kita akan tetap sayang mak dan ayah kita kerana sebab mereka lah kita lahir. Betul? Ya. Betul Kalaupun mak ayah kita tak bagi hadiah pun tetap tak berubah kasih sayang tu. Itu yang maksud dalam ayat ni. Kalaupun Allah tak wajibkan semayang tu pun, kita tetap akan semayang kerana kita ni makhluk, dia khalik. Dia yang menjadikan kita. Memang dialah selayaknya yang menjadi sembahan untuk kita semua. Dan selain pada tu dia gunakan nikmat. Perempuan, cuba semua sekali tarik nafas sekali. Tarik nafas, sedut. Okey, cuba lepas. Okey, sekali lagi. Cuba sedut. Okey, lepas. Mana ada tengah belajar ada boleh tarik nafas? Kita senaman terus. Okey, puan. Saya nak tanya. Perempuan pernah kira tak? Satu hari satu malam, berapa kali perempuan sedut, berapa kali perempuan lepas? Tak kira, tak terkira. Tak terbilang, Ustaz. Awak tak kira Ustaz Tak. bilang. Ustaz Sebab bilang. tak terbilang. Awak tak terbilang tapi Ustaz dah bilang. Tanyalah Sebab Ustaz berapa tak banyak. terbilang. Tanyalah Ustaz berapa banyak. Berapa banyak Ustaz? Banyak, Ustaz. Tak banyak Kak. Cuma 23,000 kali. Oh, 23,000. Masya Allah. Ya. Banyak Daripada bangun tidur tu sampai kepada tidur, dalam tidur pun dikira, dibilang lagi. Semuanya sebanyak 23,000 kali. Kalau puan-puan tak percaya, kiralah sendiri. Mana tahu Tak tu larat siapa yang kira. kiranya. Saya lah yang kira. Dia ada sebenarnya ada teknik untuk mengira. Soal macam mana kira saya tak nak ajar kat sini. Memadai dengan 23,000 kali. Ini tak termasuk orang semput. Tahu orang semput? Orang yang tercungkuk-cungkuk. Asma. Yang tu. Asma, Itu awak tambah ada 1,000. asma. Orang asma. Tu tambah 1,000 lagi. Kak Nok Syah. Ibu. Kena tambah lagi. Tambah lagi. Pasal dia sedut. 24,000. 24,000. Sebab dia sedut banyak lagi. Dia sedut dia lagi banyak cepat. lagi. Tambah. Sedap. Sebenarnya kita nak nampakkan angka tu. Dan sebenarnya benda ni kita kira bukan mesti panjang-panjang masa kita ni. Kita kiralah satu hari berapa jam. 24 jam. 24 jam pun bagi seminit. Seminit. Dapat kali dah seminit berapa kali kita sedut. Kalikan dengan 24 jam. Dapatlah angka tu. Betul. Pandai Ustaz. Tahu tak apa. Excellent. Ilmu baru. Ilmu baru. Ilmu dah lama awak yang baru dapat. Saya rasa awak dah tahu. Cuma kita tak praktiskan. Sebab tu, bayangkan kalau nafas kita saja turun naik. Cuba naik. Tarik nafas. Cuba jangan lepas-lepas. Pengsan kita nanti. Ataupun cuba lepas. Jangan tarik-tarik. Oh, satu haru jadi dia. Sebab tu Semua tak Wan, menjadi. Tak menjadi. sebab itu kenapa sewajarnya amat sangat kita kena kenal Tuhan kita yang dialah kita buat untuk dia. Dan syarat untuk kita nak buat kerana Allah ni, kata pepatah Melayu, tak kenal tak cinta. Pepatah Arab kata, almar'u aduun ma jahila. Apa ke benda tu? Dia kata, seseorang itu dia akan jadi musuh dengan sesuatu yang dia tak tahu. Betul? Contohnya, seorang ni berjalan. Dia berjalan. Tiba-tiba hari tu tak nasib dia kena dilanggar dia orang. Langgar orang ni sama jalan kaki. Orang tu jalan kaki, kita berjalan kaki. Orang tu tersadung bahu dia. Orang ni, kalau kita marah macam mana? Oh, buta. Ke sana jalan luas lagi. Kenapa langgar aku? Ini kisah orang yang pertama tadi. Lepas tu dia jalan lagi, puan.
Dia jalan lagi. Tadi dia kata buta ke? Jalan luar sana. Kenapa tak jalan sana? Tapi dia jalan lagi. Kali kedua dia kena langgar lagi. Tak apa tak nasib dia kita lagi. Perempuan tahu tak? Orang tu langgar. Dia pun kata lagi, buta ke? Apa nasib aku ni kena langgar? Jalan lagi. Kena langgar sekali lagi. Perempuan tahu tak? Kali ni dia tak sebut buta. Dia sebut but aja. Dia sebut apa kak? Dia sebut but. But aja. Kenapa dia sebut but? Pasal dia tak sampai hati nak sambung kataan tu. Kenapa? Pasal orang melanggar tu dia kenal bos dia. Nampak tak Puan? Kerana kenal, dia tak berani nak maki hamun orang tu. Tapi kerana tak kenal, dia sanggup maki hamun. Ini yang pepatah Arab kata, seseorang itu akan jadi musuh dengan sebab sesuatu yang dia tak tahu. Cuba kita tahu, sesuatu yang kita tahu. Ya Allah, kita akan always be someone with very open-minded. Pinjam bahasa. Ya kan Dia orang tu dia bila dia ada ilmu, dia akan very open-minded. Dia akan sentiasa terbuka and very tolerancy. Dia boleh give and take. Dia boleh tolerancy lah give and take. Boleh bertolak ansur, bertimbang rasa. Timbang rasa. Kenapa? Pasal bila dia ada ilmu. Aku nak marah pun nak buat apa? Nak bawa ke mana marah aku? Bila aku ikut marah aku, artinya aku akan memuaskan iblis atau syaitan. Betul tak? Kalau dia ada ilmu. Sebab tu saya bangga bila tengok ada orang alim tu. Ya Allah, makin alim, dia jadi resmi padi kak. Makin Berisi, makin tunduk. Makin berisi, makin menunduk. Makin tunduk. Kita tak nak jadi orang yang isi tak banyak sangat. Tapi dia punya menegak tu, Maya. Yang kita tak nak. Celalah. Ya, mana? Itulah. Macam apa? Macam? Lalang, yes, lalang. Jangan jadi resmi lalang. Kerana lalang sifat dia apa? Makin Mengikut. Makin ikut rasmi angin aja. Angin dia ke kiri, ke kanan. Tapi dia tetap menegak aja. Tapi bila padi tu nunduk aja. Kita macam mana kita nak jadikan kita dengan hati kita yang ada Tuhan di sisi, makin tunduk. Makin berilmu, makin tahu, makin tak ada rasa besar diri. Tapi kalau orang itu, perempuan pernah tak berjalan, tengok ada seorang hamba Allah tu. Dia jalan tu sikit-sikit, menepis. Sikit-sikit menepis. Perempuan tahu tak kenapa dia tepis? Rupanya bau belajar silat. Dia pun belajar silat. Orang sentuh dia, jangan main-main. Dia menunjukkan dia ada silat. Kalau perempuan tengok orang yang guru-guru silat yang handal tu, orang acar-acar depan dia buat tak tahu je. Tapi bila orang tu sentuh je dia, cuit dia pap, dia kepak, orang tu dah mati langkah. Kan? Dia tak nak tunjuk. Sebab itu, jadilah resmi padi. Jadilah kita buat kerana Allah, kerana dia yang mencipta kita, dia yang menggunakan nikmat kepada kita. Betul Puan? Okey, minta Bonda Nosia apa? Minta sambung boleh? Okey, mana daripada mana? Daripada ibadah semayang tu, yang dikerjakan itu. Okey, alhamdulillah. Ibadat semayang yang dikerjakan itu adalah pernyataan kasih dan syukurnya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah martabat ikhlas yang paling tinggi dan itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai ikhlas. Beramal yang mahu sekat tu. Sebagai ikhlas yang beramal, kerana beramal yang mahu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla serta mengagungkan perintahnya dan menyahut seruannya. Ya, sampai situ dulu Bonda. Okey. Maksud dia apa? Maksud dia tadi ibadat semayang itu dikerjakan kerana kita tu kasih kerana Allah. Ikut kepada Allah. Jadi itulah menunjukkan martabat yang paling top sekali yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu kenapa? Maksudnya kita ikhlas beramal kerana dua diri perkara. pada Allah Azza wa Jalla. Tiga perkara. Okey. Pertama, nak takarrub. Sebut takarrub ilallah. Takarrub ilallah.
Takarrub Dekatkan ila diri tu daripada perkataan takarrub. Takarrub daripada perkataan qaruba ataupun qarib. qarib, rapat. Ya, Qarib. rapat. Kita nak dekatkan diri kita Tuhan. Puan-puan Kawan pernah, karib. pernah dengar? So sebut perkataan ni. Kurbanun. Korbanun. Korban ni apa korban? Korban So, lah. yelah apa korban lah tu apa maksud dia? Korban diri. Merelakan diri. Korban ni maksudnya sembelih korban tu. Sembelih korban. Korban ni. Ya, bila kita buat sembelih korban itu, bila kita buat sembelihan korban, kita buat korban tu ialah untuk nak dekatkan diri kita pada Tuhan supaya Allah menyayangi kita, menyertai kita, menyukakan kita kena buat kerana korban kita untuk Allah. Sebab tu bila raya je, raya haji, perempuan tahu tak apa hukum korban? Ada mengatakan sunat muakkad. Dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Ada mazhab yang kata wajib. Paling tidak seekor kambing. Kalau tak boleh setiap orang, kurang-kurangnya satu rumah tu mesti ada korban. Kalau kita tak buat korban, artinya kita tak raya lah. Betul tak? Hari raya korban, kalau kita tak buat korban, apa makna raya? Tak ada korban. Hari Ini- raya tidak korban. Raya tak ada korban. Sebab itu korban, hari raya korban tu dituntut kita buat korban bagi yang ada kemampuan. Sebab tu Rasulullah kata dalam satu hadis, siapa yang ada kemampuan untuk buat korban sedangkan dia tak buat korban, jangan datang, jangan dekati masjid kami. Menunjukkan apa puan? Seolah-olah orang yang mampu, orang yang ada kemampuan untuk buat korban, dia tak buat korban. Jangan datang masjid kami. Artinya seolah-olah Rasulullah tak iktiraf iman dia. Faham tak maksud dia? Sebab itu kita kena pasang niat lah. Faham. Setiap tahun. Jadi ada orang ditanya saya. Dia tanya saya, Ustaz, tahun lepas saya dah buat 2 ekor lembu Ustaz. Tu tahun lepas. Tahun ni? Betul. Kita korban. Kalau kita perempuan kalau lelaki berapa ekor korban? Kalau Budak lelaki 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Kalau Perempuan perempuan, perempuan 1. okey. Ya. Itu kalau kita buat kekah. Buat kekah. Kalau korban, kena seekor. Korban Korban tak ada had. Sama Tak ada, bagian. bukan sama. Oh, tak ada had. Tak ada had. Oh, sebab kena share. Tak Tak ada ada duit, share. share lah seekor Ya, lembu. tak ada Mak duit yang seekor ada duk share beli seekor lembu 7 Ya. orang tu. Ya, dia nak share. Sebab tak mampu nak beli seekor kan. Sekurang-kurangnya Dia share lah. bahagian. Ya, so kurang-kurangnya 1 bahagian. Bagusnya 1 ekor. Kalau tak boleh lembu, kambing. Kambing seekor macam Kambing tu. kalau seekor sekarang Kak. Ada orang kata kalau tak mampu juga seekor ayam pun boleh. Saya dengar dia orang mengajar. Tak boleh. Mana boleh korban ayam. Saya Okey. ada dengar lah dia orang jawab. Okey, Itu bagi cak saya jawab. ayam. Boleh saya jawab? Ya. Okey, saya jawab Korban ayam tu tak masuk korban. Dia tak masuk pasal syarat korban. Kak, syarat korban dia mesti binatang tu yang jenis 4 kaki. Jenis korban ialah binatang 4 kaki. Kambing, kibas, biri-biri, lagi apa? Unta, lembu, korbau, lagi apa lagi? Kuda. Binatang yang kuda pun ada pendapat boleh. Pasal zaman masa Sayyidina Asma dia ada buat kuda. Okey, jadi jenis-jenis yang 4 kaki ni. 4 kaki. Tapi yang saya tak pernah jumpa pula, yang dalam hadis pun tak jumpa boleh korban ayam. Ada, saya dengar. Tak apa Kak, tak apa. Itu ustaz cakap ke apa? Dia kata sekurang-kurangnya kalau kita tak ada duit juga, dia kata seekor ayam pun memadai korban dalam keluarga kita. Untuk orang-orang yang miskin. Itu buat lawak kot. Tak Kau betul. buat lawak kot. Okey, tak apa Kak, tak apa. Tentang lawak ke ataupun yang awak dengar pun, bagi saya tak ada masalah. Jadikan pegang sebagai ilmu awak je. Pasal dalam nas mengatakan binatang yang 4 kaki. Tapi artinya saya nak korban sangat tapi tak ada duit. Bila tak ada duit, tak ada benda kita nak korban, kita tak berupaya lah, tak ada upaya. Jadi kalau kita tak upaya, jadi kalau dia tak berkorban, Rasulullah kata tak ada masalah. Faham tak? Jadi kalau dia tak ada duit untuk korban, Rasulullah kata tak apa. Yang Rasulullah beri apa nama ancaman tadi, peringatan dan amaran, orang yang mampu ni tak nak buat korban.
macam Mitori, kami di Johor, Sultan sendiri Johor buat 80 ekor. Boleh ke? Boleh lah, dah mampu. Ya, sebab tu korban ni tak ada had. Paling-paling kurang sekor. Saya pernah kita buat korban beberapa ekor lembu dengan kambing. Tiba-tiba saya tanya ada seorang Bangla tu lah, orang Bangla. Kita panggil orang Bangladesh. Dia datang, dia tolong. Saya tanya, awak ada buat korban kat sana? Dia kata, dia jawab apa kak? Mesti. Dia jawab apa? Mesti. Mis tu Apa benda tu? terlepas. Bukan. Mis. Mesti tu Wajib mestilah. lah, mestilah. Tapi dia buat mesti. Yelah, Ah, orang mesti. Bangla tu cakap, Mesti. ya mesti. Tapi dia cakap mesti. Mesti dia mesti buat. Dia tak dapat tidak, dia mesti buat. Paling-paling kurang sekor. Jadi diorang tiap-tiap rumah ada sekor-sekor kambing, kambing sembelih sendiri, tak ada masalah. Okay, tapi kalau nak dapat ambil daripada pusat binatang tu, kita ambil daripada pusat terakan, nak pindah tu kan kena permit kan. Lepas tu nak sembelih pada permit tu, kadang-kadang kita buat dekat Masjid Surau. Masjid Surau buat terus permit, lepas tu terus sembelih dan lepas tu macam saya biasa buat sembelihan dekat surau, saya buat 2 ekor, lepas tu bawa balik, kita sama-sama lapar. Jadi saya agak-agakkan orang keliling sini tempat saya. Okey, kita nak tinggalkan tentang korban tu. Okey, nak balik kepada korban tu, sama juga dalam sembelihan korban dinama kurbanun. Tapi kalau nak mendekatkan diri kepada Allah, kita lebih gunakan takarrub. Itu yang bonda baca tadi kan, kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu ikhlas yang tertinggi, kerana kita nak dekat dengan Allah. Kerana kita nak ambil macam kita, kalau manusia ni kita nak ambil hati mak ayah kita. Biar kita dekat di hati mak dan ayah kita. Ini biar kita sentiasa bersama-sama dekat dengan Allah. Satu. Yang kedua, kenapa kena ikhlas kata Imam Ghazali? Kerana mengagungkan perintah dia. Kita buat sembahyang tu kerana Allah yang merintahkan wajibnya, kita tak ada sangka-sangka lagi. Kita akan buat tanpa ada orang dia argue dah apa nama tu? Tanpa bantahan. Tanpa bantahan, dia tanpa ni. Dia akan buat dia. Tak ada banyak tanya lagi. Dan yang ketiga, kita menyahut seruan Allah, perintah semayang ini, kita buat. Okey. Siapa kita punya host tadi, siapa nama kak? Bonda Nur tadi. Siapa ni? Amira. Amira, ya saya. Amira baca. Ya saya. Amira dah buka video belum? Allah Akbar. Tadi jadi dengan Ustaz nak buka video. Ya, okey. Okey, cuba baca ni, sambung Amira. Okey, sekejap saya tengok. Sebabnya pakai handphone ni dia. Okey. Okey, boleh nampak tak? Okey, yang saya highlight biru tu. Okey, seruannya. Ada pun. Kejap ya, set mana dia? Adapun menuntut syurga dengan amal bererti menuntut makhluk, bukan menuntut Khalik Tuhan pencipta alam. Di sini jangan pula kita tersalah faham bahawa berdoa memohon kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam syurga dan dihindarkan diri dari neraka telah mengeluarkan kita daripada martabat ikhlas ini. Sekali-kali tidak begitu sampai itu. Sekali-kali tidak begitu. Tidak begitu. Okey, apa maksud dia? Maksudnya kalau kita buat kerana nak syurga, kita buat kerana takutkan neraka, kita tak keluar daripada martabat ikhlas, rasa ikhlas. Nampak tak? Dia tidak mengeluarkan kita daripada martabat ikhlas yang ni Wan. Ni, dia tidak mengeluarkan kita daripada martabat ikhlas ni. Sekali-kali tidak sama sekali. Kalau kita buat, Allah hilang lagi. Kita buat kerana nak ke syurga, kita buat kerana takutkan neraka, ataupun kita tinggalkan satu kerana takutkan neraka, dia tidak mengurangkan, tidak keluarkan kita daripada martabat ikhlas. Itu maksud dia. Boleh faham Wan? InsyaAllah. Boleh faham Amira? Okey, itu maksud dia. Jadi kita minta syurga, tak ada masalah. Kita buat kerana takut neraka, tak ada masalah. Kita tinggalkan kerana takut neraka, tak ada masalah. Puan Ya, faham. Okey,
Itu tak keluarkan kita berikhlas. Tetapi sekarang ni, puan-puan termasuk saya sendiri, kita buat kerana ikhlas kita yang ada sekarang ni. Kita buat kerana nak syurga. Kita buat kerana kalau kita tak buat nanti kita berdosa, takut masuk neraka, kan? Betul? Ya, betul. Ini yang masih ada pasal kita consider orang awam. Sekarang macam mana kita nak upgrade kan? Nak naikkan tingkatan hati-hati kita supaya kita buat kerana Allah semata-mata. Ini yang kita nak, namanya kita nak upgradekan nilai ikhlas kita. Perempuan perasan tak? Saya pernah kena tanya, Ustaz. Oh Ustaz. Dia kata apa? Ustaz selalu cakap, bila mula Ustaz kata jomlah, marilah sama-sama kita mulakan dengan mengikhlaskan niat. Lalu Ustaz cakap. Lepas tu dia tanya Ustaz, Ustaz tak ikhlas lagi ke? Ustaz tak ikhlas lagi ke? Saya nak beritahu, kemudian saya beritahu dia, ketahuilah sesungguhnya ikhlas itu adalah salah satu daripada rahsia Tuhan. Dalam satu hadis Nabi kata, dalam satu hadis kursi, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas tu salah satu pada rahsia Tuhan. Kita yang ikhlas pun kita tak tahu apakah sudah benar-benar ikhlas. Boleh faham? Cuma kita berusaha untuk ikhlas. Kerana orang yang berusaha untuk ikhlas, Allah akan ambil ikhlas itu, Allah akan masuk ke dalam hati-hati orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi. Artinya kalau orang itu betul-betul lah Allah masuk dalam hati dia ikhlas itu, dia tahu tak? Kita tahu tak? Kita tak tahu. Siapa di kalangan kita yang Allah masukkan rasa ikhlas dalam hati kita, betul puan? Betul, kita tak tahu siapa. Jadi mudah-mudahan kita termasuk salah seorang daripada orang yang dimasukkan ikhlas dalam hati kita. Kalau ikhlas tu Allah masuk dalam hati kita, Amnira, maksudnya apa? Kita ni wali Allah. Masya Allah. Siapa yang tahu dia wali Allah? Tak tahu. Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Wali Allah tak tahu. Tapi saya tahu saya wali. Masya Allah. Ustaz wali. Ustaz wali pada anak-anak ustaz nak Ya, kahwin. anak ustaz. Ustaz nikahkan anak perempuan ustaz. Ustaz dah wali lah. Lagi pula Al-Karami, keramat. Itu bukan wali Allah. Itu wali anak. Wali keramat. Sebab ustaz tinggal di Keramat. Ya. Itu atas nama. Tapi yang ikhlas tu kita tak tahu. Betul tak? Sebab tu kita usaha mengikhlaskan niat. Lalu saya sebut. Setiap kali saya mula, saya akan jomlah sama-sama kita mulakan dengan mengikhlaskan niat. Semoga bila kita ikhlas niat. Okey, contohnya. Bila saya terang ni, perempuan faham tak? Setakat yang saya terang ni, perempuan faham tak? Faham. Ustaz. Faham, InsyaAllah. Perempuan tahu tak? Bila saya terangkan ni, perempuan faham ke, perempuan tak faham ke, bukan kerja saya lagi dah. Allah yang bagi faham. Yes. Kerja saya usaha je untuk memahamkan. Perempuan faham ke, tak faham ke, luar kuasa saya. Macam Rasulullah ketika berdakwah, dia mengajak orang kepada agama Allah, dia orang dengar tak? Yang Rasulullah dakwah tu, dia orang dengar tak? Ada yang dengar, ada yang tak dengar. Dengar. Dia dengar. Dia dengar. Dia semua ikut ke tak ikut? Ikut ke Nak tak ikut tu terserah pada Allah. Ya, macam ni. Dengar. Kita terangkan. Faham ke tak faham? Dengar. Baca. Cuma faham tak faham bukan kerja saya lagi. Cuma saya usaha je nak memahamkan. Boleh faham Okey, baik. Jadi kalau kita buat kerana nakkan syurga dan hindarkan pada neraka, itu tak mengeluarkan kita pada martabat ikhlas. Sekali-kalinya tidak demikian. Okey, siapa nak sambung? Sikit lagi ni. Okey, siapa nak sambung? Silakan. Siapa voluntary? Okey, sampai sini. Sampai harap. Saya lah. Kalau tak ada orang, saya lah. Tak apa Kak, silakan. Hmm. Silakan. Mula dengan apa? Sekali-kali ya? Sekali-kali tidak begitu. Sekali-kali tidak begitu. Kerana berdoa supaya masuk syurga dan terpelihara dari azab neraka adalah disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu, doa yang dipohonkan itu adalah ikhlas dan tidak dikaitkan dengan perbuatan amal ibadat kita. Ya, jadi kita hanya memohon. Kita hanya memohon kelimpahan kurniaan Allah jua. Itulah dia dengan syurga tadi. Faham tak?
Okey. Sekali-kali kalau kita buat kerana nak syurga, kita buat kerana takut. Kalau kita tak buat, kita akan berdosa masuk neraka. Sebab itu tu tak keluarkan kita daripada ikhlas. Kerana berdoa supaya masuk syurga dan memelihara daripada azab Tuhan, itu kan Allah yang suruh, Rasul yang suruh. Dan tawaran tu pun daripada Allah. Jadi tak ada masalah pun. Kerana kita buat tu kerana Allah lagi. Cuma ikhlas tu rendah sikit daripada yang tadi. Nampak tak? Okey, selain daripada itu, doa untuk memohonkan yang dipohonkan itu adalah ikhlas. Tidak dikaitkan dengan perbuatan amal ibadah kita. Kita hanya memohon limpahan kurnia je. Kita buat mudah-mudahan dapat limpahan kurnia. Kalau kita buat, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah masuk syurga. Dan memang Allah janji pun amalan akan diganjarkan dengan kebaikan tu dengan syurga nanti. Orang yang buat jahat akan diberikan balasan yang setimpal dengannya, itu neraka, betul? Betul, Haslina tadi. Apa? Ada nama Haslina? Ada Ustaz. Betul, Ustaz. Ada, okey. Haslina sambung sikit lagi. Sambung sikit yang bermula pada harap difahami hal ni. Boleh Haslina? Boleh nampak tak? Boleh ke? InsyaAllah boleh. Okey, silakan. Harap difahami hal ini. Harap dipahami hal ini, seandainya kita tidak mampu mendapat murtabat ikhlas yang tinggi itu, kerana kita tergolong daripada golongan mubtadi. 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 Sampai situ dulu kan Haslina, sampai situ dulu Okey, apa yang faham itu? Harap difahami, kita ni adalah golongan mubtadi. Pasal tu, kita hanya mampu untuk mendapatkan ikhlas yang tu. Yang nakkan syurga, takutkan neraka. Kenapa kita mubtadi? Mubtadi ni siapa tahu perkataan apa? Arab lah. Mubtadi maksudnya orang yang baru seolah-olah nak bermula. Padahal umur dah senja dah. Tapi masih bermula lagi. Jadi sekarang ni kita macam mana kita nak upgradekan kerana nak syurga, balasan syurga, takutkan neraka. Macam mana perempuan kita nak upgradekan, nak jadikan martabat kita ikhlas kerana Allah semata-mata. Tinggi tu Puan Nampak tak Puan? Ini yang kata soal hati yang kita nak upgradekan kepada buat untuk Allah semata-mata. Macam tadi kita buat kerana kenapa kita masuk dalam kelas ni? Supaya kita dapat ramai kawan, dapat berkenal dengan kawan-kawan baru. Itu kemudian dapat bersilaturahim. Itu secondary. Tetapi yang priority Allah semata-mata. Boleh? Boleh Ustaz. Boleh? Okey, nak minta siapa Boleh, sambung? Minta Wan Aisyah boleh? Wan Aisyah tadi. Wan Aisyah ada ke? Saya pergi ambil cermin mata boleh, Ustaz? Saya tak Boleh. Silakan. Cermin mata. Okey. Ambil lah cermin mata. Kalau kan tak ada mata, susah juga. Okey. Puan Okey, akak baca sampai sini yang saya highlightkan warna biru ni. Okey. Wan Aisyah Okey. Maka jadikanlah diri kita. Perempuan tahu tak kenapa saya minta perempuan baca? Sebab nak suruh kita. Bila kita baca, kita lebih faham. Kita boleh menerang. Kita sama-sama dapat kongsi. Kalau tidak, ustaz seorang ni nanti baca. Kat mana? Okey. Maka, mula pada maka atas ni. Maka jadikanlah diri kita. Tak ada pula. Dah tertutup dengan biru ni, Ustaz. Tak nampak. Memanglah biru dia. Oh, tak nampak. Biru tak nampak. Okey, saya buka lah. Okey. Dah hilang biru dia. Okay. Maka tu kak. Saya tak nampak maka, saya nampak jadikan kita, maka tak nampak pula. Masya Allah. Atas tu. Okey. Yes. Okey, maka jadikanlah. Okey. Maka jadikanlah diri kita dalam golongan ikhlas, menuntut ganjaran pahala yang menghendaki manfaat akhirat dengan amal kebajikan. Kerana keikhlasan sebegini, kata Imam Al-Ghazali, tidaklah ditolak oleh Allah yang Maha Pemurah.
lagi yang maha pengasihani. Sebagai penolakan yang menyebabkan pahala kebajikannya terhalang dengan hanya semata-mata kerana mengharapkan manfaat akhirat yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Itu apa tu Ustaz? Jawi tu Ya. saya tak betul. Minhajul Abidin, kitab Imam Ghazali. Oh, kitab dia. Okey, Minhajul Abidin. Minhajul Abidin. Okey. Yang diterjemahkan tak habis. Kat situ je. Ya, sampai itu je. Okey, yang muka surat jilid ketiga, muka surat 161 turun 2. Boleh faham tak maksud dia? Jadi Imam Ghazali kata, kalau kita ikhlas kerana apa tadi? Kerana nak ke syurga, ataupun ikhlas kita buatkan ikhlas kita kerana takutkan neraka, tak salah. Tak tolak pun, Allah tak tolak. Paling kebajikan terhalang hanya semata-mata mengharap manfaat akhirat, tak ada masalah. Faham tak? Jadi kalau kita buat kerana nakkan akhirat, kan? Kerana nakkan syurga, takutkan neraka, tak ada masalah. Boleh dibenarkan. Boleh faham Tapi sekarang ni puan, itu pun selama ni kita buat kan. Sekarang macam mana nak upgrade kan? Macam mana kita nak upgrade kan ikhlas kita atas sikit. Upgrade sikit daripada tu. Boleh faham puan? Macam mana nak upgrade kan? Okey, sikit lagi kak. Habiskan sikit lagi. Maka di sini ataupun bagi siapa yang lain yang boleh sambung. Maka di sini perlulah disebutkan lagi. Siapa boleh? Bagi saya pula, saya. Okey, saya. Siapa saya? Mak Jah. Okey, Mak Jah. Silakan Mak Jah. Kat mana Ustaz? Mak Jah pun tak berapa nampak juga ni. Okey, saya buka ni. Saya buka yang biru ni. Okey, biru. Okey, maka di sini perlulah lagi. Okey, bismillah. Okey. Maka di sini perlulah lagi disebutkan bahawa hati itu adalah pemain peranan paling utama dalam ibadat sembahyang. Yes. Dialah yang menjalankan tugas mengasadkan ke ni? Mengkosatkan. Mengkosatkan. Kosatkan. Mengkosatkan niat dan mengingati tertib rukun-rukun sembahyang. Sembahyang. Banyak tugasannya. Sampai situ je dulu. Okey. Jadi sekarang ni fahamlah kita bahawa tugas hati ni besar sangat. Tugas hati sangat besar. Pasal tugas hati pertama, kalau kita dalam rukun qalbi, tugas hati kita dua je. Siapa tahu dua tu? Pertama, buat untuk Allah semata-mata. Jadi pertama, ingat Allah. Dalam semayang tu ingat Allah. Yang keduanya, ingat tartib. Ingat tartib dalam semayang. Sebab tu dalam semayang, yang rukun qalbi dua je kan? Niat dan juga tartib. Betul puan? Dalam rukun qalbi ada dua je. Betul. Apa dia? Niat dan tartib. Atas kan yang ada saya petak biru tu atas sikit dah. Jadi tugas hati, dia menjalankan tugas mengkosotkan niat, satu. Yang kedua, mengingatkan tertib rukun semayang. Betul tak puan? Okey, saya contohkan gini. Saya bulan kata takbir Allahu Akbar. Maksud dia apa? Saya masukkan niat. Niat kita untuk apa tadi? Kata Kak Ziza tadi, yang Kak Ziza baca tadi. Ataupun Bonda Nuasiah baca tadi apa? Kerana Allah, lillahi ta'ala tadi kan? Okey, itu namanya kita niat kerana Allah semata-mata. Jadi dalam hati tu ingat Allah je semata-mata. Satu. Yang kedua, apa yang perlu diingat dalam hati? Okey, cuba tengok saya buat Allahu Akbar. Okey, saya dah angkat takbir ni. Lepas ni nak buat apa? Saya baca doa iftitah. Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi katsirah sampai habis. Lepas dah baca doa iftitah, saya nak baca apa puan Al-Fatihah. Belum. Baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat baca ta'awuz. Sunat ayat tu. Kemudian dia baca a'udzubillah. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang lelaki lah baca kuat, yang perempuan baca perlahan. Okey. Okey, baca bismillah sampai habis Fatihah. Lepas Fatihah kita baca apa? Surah. Surah. Okey, surah apa kak? Qul a'udzu
Qul ya ayyuhal kafirun. Itu awak baca. Saya tak nak baca tu. Saya nak baca lain. Boleh? Ya, Sembarang dah ini. nak baca apa? Surah tu sunat. Boleh pilih mana-mana nak baca. Ya, ini yang dimaksudkan. Yang maksud saya sekarang ni, kita lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa. Itu namanya tertib. Tertib itu adalah kerja hati. Ini yang tajuk kita soal hati. Boleh faham tak? Faham Ustaz. Ikut hati. Ya, jadi dalam semayang kita, rukun qalbi itu 2 je. Pertama, kosotkan niat kerana Allah. Yang kedua, mengingati akan tertib rukun-rukun semayang. Lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Itu 2 saja yang soal hati yang perlu kita sertakan ketika kita melakukan solat. Berapa rakaat tak kisah. Itulah kerja hati kita. Inilah tajuk soal hati kita. Akan datang, panjang umur, kita sambung lagi. Tugas hati besar sangat. Besar peranan hati. Itu nanti kita akan sambung nanti insyaAllah. Okey, jadi untuk hari ni cukup setakat ni. Cuma saya buka soalan kalau ada soalan. Assalamualaikum Silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mak Jah nak tanya. Ya, Mak Jah. Tadi Ustaz kata sebelum baca Fatihah tu baca apa tadi? Ta'awuz. Ta'awuz. Tapi Mak Jah nak tanya, adakah tiap kali kita sebelum baca Fatihah tu baca juga 4 rakaat tu? Baca? Baca, tak salah. Oh, kalau tak baca salah tak? Tak. Dia sunat hayat. Sunat ayat. Okey. Okey, saya nak tanya Mak Jah, apa ti sunat? Siapa Sunat. tahu apa ti sunat? Sunat Buat tu dapat pahala. buat pahala. Buat dapat pahala. Buat tak apa. Tak buat tak dapat apa-apa. tak apa-apa. Itu yang saya belajar masa kecil. Kau dengar Buat dia. rugi. Ada Kak, rugi Kak, Ustaz. cuba dengar. Kak, cuba dengar Ah. Dulu saya belajar masa kecil, buat dapat pahala, kalau tak buat tak apa. Itu yang pakat ramai-ramai tak buat tu. Pasal apa? Ustaz saya, ustazah saya aja buat dapat pahala, tak buat tak apa. Buat Tapi rugi. sekarang ni eloklah buat, dapat pahala. Banyakkan pahala. Sekarang cuba dengar Mak Jah. Saya nak ubah. Ya. Apa ti sunat buat boleh tulis ni. Apa ti sunat buat dapat pahala? Dah tulis dah. Buat boleh. dapat pahala, kalau tak buat tak sampai dosa. Tak sampai dosa. Okey, Okay, sama. cuba tulis. Apa ti sunat buat dapat pahala? Kalau tak buat tak sampai dosa, tapi rugi. Rugilah. Ya, rugi kalau tak buat. Walaupun sunat tu kecil mana sekalipun. Kerana puan, bagi kita sunat tu kecil, bagi Allah tak. Besar sangat untuk kita besok untuk menyelamatkan. Takut yang sunat ni kadang-kadang, dia kadang-kadang orang buat sunat kadang lebih ikhlas lagi tau. Dia buat mudah-mudahan dia akan dapat bantu kita lepas pada azab nanti. Kadang-kadang benda-benda kecil yang kita tak pandang ni lebih ikhlas. Sebab tu sekali lagi, apa tu sunat buat dapat pahala. Kalau tak buat taklah sampai dosa, tapi rugi sangat-sangat. Okey. Jadi macam mana kita nak tanam pada anak-anak kita pula? Mungkin kita bagi saya ingat semua yang hadir pada hari ni tak ada masalah. Tapi yang kita bimbang anak cucu kita. Kadang-kadang dia buat sembahyang wajib je, yang sunat tak buat pun. Kenapa? Itu yang kita bimbang. Yang sunat ni akan dapat tampung kekurangan daripada sembahyang wajib. Sembahyang wajib dan dia akan lepas daripada kekurangan daripada yang wajib tadi. Kekurangan wajib, mudah-mudahan yang sunat ni dapat tampung. Tapi kalau dia kekurangan pada sembahyang wajib dia, tapi dia tak buat sunat, dengan apa nak tampung? Tak ada. Takut dengan sebab itu dia akan dilemparkan masuk neraka. Na'udzubillah. Boleh? Boleh. Apa ti sunat? Buat dapat pahala. Kalau tak buat tak sampai dosa, tapi rugi. Rugi. Boleh? Okey. Terima kasih, kasih. Okey. Boleh? Boleh. Kalau tak ada, cukup setakat ni dulu. Tak ada? Kalau tak ada, saya nak serahkan pada Amnirah. Silakan. Alhamdulillah. Okey, boleh. Silakan Amnirah. Okey. Ya baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Banyak ilmu yang dicurahkan hari ini di Ustaz. Semoga kita dapat mencari sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan tambah kefahaman kita dalam urusan agama, memperbaiki dan menambah baikkan lagi solat kita supaya hati-hati kita sentiasa mengingati Allah dan ikhlas kerana Allah. Apa juga yang kita lakukan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Seperti kata Imam Al-Ghazali, sebagai ikhlas beramal yang mahu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla serta mengagungkan perintahnya dan menyambut seruannya. Itulah martabat ikhlas yang paling tinggi. Subhanallah. Terima kasih kepada tim Gemar Nur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit hibahan kuliah pada hari ini, Ustaz. Ya, Pada silakan. pukul 12, tahsin Al-Quran bersama Ustaz Helen Sukma Indah. Pada pukul 5.15 petang, kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Lin Aminin bin Muhammad Saleh. Pada pukul 8 malam, kuliah maghrib Al-Fadil Ustaz Abdul Umar bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Pada pukul 9 malam, kuliah Isyak bersama Al-Fadilah Ustazah Humairah bin Muhammad Saleh, Talaki Al-Quran. Dan pada pukul 9.15 malam, bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad dengan kitab Al-Muhimmah Al-Mawa'iz Al-Ba'diyah. Nah, itu sebagai penutup majlis, mohon Al-Fadil Ustaz membaca tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih banyak. Panjang umur, kita jumpa lagi. Baik, semua datang daripada Allah. Ada kekurangan mungkin sebab bahasa yang saya gunakan, pendekatan yang saya berikan mungkin kurang memuaskan. Saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Bagus Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima Terima kasih Terima banyak. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi. Terima Terima kasih. kasih. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya minta undur. Salam. Saya minta undur diri dulu Boleh? Silakan. Terima kasih. Syukran jazilan. Admin boleh offkan recording tu.